Apa, Bi? 15 bulan pula sekarang dah minta. Bukan hari tu dah minta 12 bulan aja ke? Macam gini susah nak apply rumah. Merepek lah gini. Oh. Bi, kejap Bi, aku balik Bi. Macam Zal. Oi! Kau Wan and Zal kan? Aku Zal. Tu lawan. Apa cerita? Aku perlukan bantuan korang. Aku baru apply rumah. Diorang minta aku payslip 12 bulan. Sekarang dah tukar 15 bulan. Lepas tu parents aku nak stay dengan aku. Pelamin aku pun belum siap. Kucing aku baru... Kejap. Apa masalah kau? Kau telah cakap dengan aku one by one. Kau chill, okey? Cuaca pun dah gelap. Kau ambil nombor kita. 9196 0066. Kejap. 9196 0066. Nak jual? Nak beli? Kita settle. Nak jual? Nak beli? Kita settle. Selamat datang dan selamat kembali. Kita bersama dengan Wan and Zal dalam studio pada minggu ni. Masihkah kau ingat? Lagu apa saya tu? Kopi Atasa. Tak tahu tak. Teacher's Pet Tak tahu. Teruskan Ali. Ya. Tapi back to the last weeknya pasal specialnya anniversary tu, yeah. Aku lupa dengan dorang aku nak tanya ke dorang pasal hal-hal rumah jugalah. Okay. Kira macam dah berapa banyak kali korang pindah bila dah kahwin ni? Macam Faizal kau dah 13 tahunan kahwinan. Dah berapa banyak kali kau pindah rumah? Oh, pindah rumah daripada rumah mak aku, pindah ke rumah mak mertua aku, pindah ke rumah aku. Sulah. Oh, serius ah? Ya. Oh, kira ni the first house lah. First house lah. Yang sekarang aku tinggal ni dah, aku rasa dah 8 years, coming to 10 years. Dah MOP lah. Dah lama MOP. Dah boleh jual Zal. Dah boleh jual lah Zal. Belum boleh lagi. Dah lama boleh jual. Kondo ke? Asal tak pindah Zal? Eksekutif ke? Entah, padahal aku dah selesa because anak aku punya sekolah semua kat sebelah. Ya. Then sekolah semua kat situ, anak aku yang perempuan pun sekolah kat situ. So pada aku tu convenient sampai aku malas nak keluar. Comfort zone. And then the amenities semua senang. And dah, kalau aku nak pindah in future, kalau anak aku dah besar, then aku will pindah somewhere there. Dah rasa complacent lah kat sana. Dah relax. Itu yang apa yang aku kira dengar lah banyak orang dah rasa macam gitu. Pasal apa dah especially ada anak. Sekolah dah dekat, mana-mana nak pergi dekat. So apa bagi Wan pula, dah berapa kali dalam 24 tahun tu kau ada 2 kali. 2 kali? 4 bilik. Dulu 4 bilik MOP my time when I got married MOP 3 tahun je. Oh serius lah 3 tahun 2 tahun bila? Walau Oh walau Oh aku ingat it's always 5 years. 2000 year 2001 year 2000. Oh time millennium Oh millennial. Millennium. So bila dia naikkan 5 tahun tu? This bit by bit. It depends because we went through the phase of the minister. Dulu ada 3 from 3 years, terus kan 5 years kan. Dulu bukan 25 years loan, dulu 30 years. 30 dulu years. tak ada 50% cash proceeds masuk dalam the next house. Tetapi dulu whatever cash proceeds you get, tetapi from the 4-room flat you cannot downgrade to 3 room or 2 rooms. You from 4-room flats you have to upgrade to 5 rooms. Oh serius Yes. Dulu you don't have HLE or HFE. You can buy any houses as long as you have 20% CPF together with your grant. Dulu grant is only 30,000. 30,000 aja termasuk dengan mak bapak 30,000. Sekarang dah berapa? 80,000. Betul. Campur 20,000, 100,000 with your enhanced grant, all everything, maybe 150, 160 for resale. So my time is only grant is 30,000, MOP is 3 years. So for 4-room flats, then I bought a EA, the second house lah. Tapi kau jual berapa tu Wan? Yang rumah 4 bilik tu? I sold at 220,000. Kau beli berapa? 300,000. Wah, macam mana segitu? I bought the house at below value.
At that point of time, kalau kau nak jual, kau ada the valuation first. So if let's say the valuation is 340,000, I managed to buy at 300,000 lah. Then the property is lesser. Faham. Okay. Ini yang soalan ni kadang-kadang macam aku terfikir because ada member kita pun ada tanya juga. Let's say kalau macam parents dah meninggal dunia, habis dia nak menjual rumah tu. Maybe kau boleh explain bagaimana Just Faizal dulu. Ya, Faizal, silakan Faizal. Tak mau macam abang sangat. Step lawyer je duduk That's right. step lawyer. Kasih lawan berbual. Tapi Jago Faizal, berbual. Wan dah suruh Faizal cakap. Apa dia soalan tadi? Kalau parents dah tak ada. Parents tak ada. Okay. Okay, so soalan dia macam mana? Adik tinggal anak-anak kan. So rumah tu that means dah tak ada owner. Betul. Dah tak ada owner. So what's going to happen? In order for you to sell, kau nak kena ada administrator. Someone nak kena take charge untuk jual rumah tu. Okay. So siapa yang boleh jadi administrator? That person kalau kau dah assign antara 3, let's say ada adik-beradik ada 4 ke apa antara satu dah jadi administrator, kita nak kena jumpa lawyer. Okay. So lawyer yang akan buatkan dia punya letter of probate, jadi untuk jadi administrator semua, surat sijil warisan, inheritance certificate. So once all these documents semua dah ada, which will take months, only then boleh jual. Kejap. Administrator tu bermakna antara anak-anak dia tu kalau dah ada rumah pun boleh jadi administrator. Boleh. Itu pun kadang-kadang orang nak tahu juga kan. Yes. Ya. Let me simplify first. Okay. Sesiapa masa ibu bapa masih hidup lagi Okay, kalau lah you tak ada will, okay, kalau kita ikut secara Islam kita ada faraid. Ya. Okay, tu 2.3 goes to the lelaki, Okay. 1.3 perempuan. Kalau difaraidkan, perempuan dapat lesser dan lelaki. Okay, tetapi kalau lah dia ada will ataupun wasiat, dia pergi lawyer, dia cakap okay, kalau anything happens to you, okay, anything happens to me, kalau dia mak bapak selalunya rumah difaraidkan kalau dua-dua ibu bapa meninggal lah. So yang the last one who masih hidup boleh diwasiatkan, cakap aku nak agihkan hasil jualan rumah ini secara fairness, baik anak lelaki ataupun anak perempuan. Okay, itu boleh buat will. Tetapi kalau tak ada will ataupun tak ada wasiat, then diagihkan secara faraid lah. Lelaki akan dapat lebih, perempuan akan dapat kurang. Dan also kalau lah yang meninggal tu ada mak bapak, dia orang pun dapat dia share dia juga sebab mak bapak Okay, then secondly, administrator tak semestinya satu. Aku pernah buat 6 administrator. Serius lah? Semua nak jadi keeper, semua nak sign all the boleh lah? Boleh. Tetapi jadi rojak lah. Sebab semua nak sign apa, semua ada fair share tu say. Okay, tak semestinya anak ataupun anak perempuan, anak lelaki jadi administrator. Pakcik, makcik pun boleh as long as related lah. Tetapi sebaik-baiknya anak ni jadi anak sendirilah. Sebab yang jadi administrator ni is going to be very busy. Sebab dia yang naik turun, naik court, naik lawyer, jumpa HDB. Serius lah? Okay. So why is administrator? Sebab kalau lah if let's say either one of yang jadi administrator menjadi rumah, ada hak rumah, so you tak boleh jadi sign dua signature for the house. You are the owner of the house, you cannot sign on the behalf of the house that you are selling unless you are appointed as an administrator. Okay, then it's easier for my suggestions to get engage a lawyer. Because I engage a lawyer and the fees is around, I think on average is 4,500 and it takes around 3 months to settle everything, to settle the run permit. It depends lah. Kalau macam tak macam banyak benda untuk dia orang check CPF, insurans semua tak banyak, for them to be very fast. Kalau tak macam banyak benda dia nak kena find out, then will be longer lah. Macam cakap 2 to 5 months can be as fast as 2 to 3 months also. Yes. Then after that documents dah ready, baru you bring these documents to HDB dengan dia punya death cert, dia punya IC menyatakan I'm an administrator. Then HDB will take around 2 weeks to 3 weeks to settle everything. Barulah kalau you lock in as an administrator, dan nama you kat sana. I see. Then baru you sell the house. Tapi benda ni very sensitive Wan kalau betul-betul. For sensitive, for diagihkan bahagian, kita tak masuk campur lah. Selalunya we advise them what need to do, engage a lawyer, once settle everything, then the lawyer will give the case to us. Right now kita tengah buat satu blok 3 bilik Jurong East administrator case, and we did quite a few times also for administrator case lah. Ada sampai bergaduh-gaduh ke Wan? Tu gaduh-gaduh adik-beradik lah. Tetapi pun selalunya macam kita sekarang tengah buat satu cuak cukang.
It can happen. So, let's say macam tadi Wan cakap, kalau kau tak ada wasiat, dia akan bagi ikut faraid. So let's say sekali lepas tu ada 2 adik-beradik lelaki dengan 1 perempuan. Sekali tiba masa kononnya mak dia dah buatkan wasiat, mak dia kasih yang perempuan tu sama adil kononnya. So yang lelaki maybe tak happy. Apasal tak ikut hukum faraid apa? Ya, betul. Tapi this dah mak dia dah wasiat macam, so it overrides the hukum faraid. Macam myself lah, my mother dah put a will. Aku ada 2 adik perempuan, by right aku dapat lebih sebab aku anak lelaki. Tapi my mother dah already inform me dan bilang budak-budak anak adik-adik aku semua, dan put up on will that whatever harta rumah ataupun harta bank account whichever will be divided into 3 fairly. Dan saya okay lah. I mean at the end of the day harta mak pun. Betul sih. And it can happen also macam let's say mak dia buat wasiat tapi kononnya kasih 1 kepada anak, lagi 2 tak dapat. So macam mana tu? So let's say kalau mak dia wasiatkan untuk 1 anak tapi lagi 2 tak dapat, lagi 2 tak happy apa, dia nak claim dia punya fight dia. So macam mana? Tapi sekarang dah keluar wasiat, so terpulang pada 1 anak ni. Kalau dia nak ikut rasa ihsan untuk abang apa adik-beradik dia lain, dia kasih lah. Tapi dia nak, kalau dia nak kasih, dia dah tak boleh kasih ikut farid. Kau dah tak boleh claim kau nak ikut hukum farid, kau is 2/3 ke apa. Aku kasih kau apa yang aku nak kasih. Aku nak kasih kau 1,000 ke 500 ke, aku tetap kasih kau apa. Ya. Happens lah. Happens. Asal faraid lelaki dapat lebih Memang tu. Kenapa Syariah side I cannot explain lah. Mana idea dia datang like okay lelaki yang nak dapat lebih. Kenapa tak boleh equal je? Hukum syariah. Kenapa Muslim. lah? Aku tak tahu. Nak tanya ustaz lah. Dah ustaz You see, Level agama. There's a loophole Yang what we encounter, we just close one Choa Chu Kang 4-room flats mak bapak dia sebelum meninggal taruh nama anak yang paling bongsu kat dalam. And it happens anak. Jadi kalau mak bapak meninggal, jadi ownernya siapa? Lelaki, right? Itu lelaki, dan engage us, listeners of Common Folks, engage us to sell the house. So it's not going to be a faraid, but dia menjual rumah, dia diagihkan dengan adik-beradik dengan serta dengan the fairness lah. So when we did sama Faizal datang pun terpanjat lah. So dia cakap dia nak jual rumah. Then we ask siapa the owner. Dia cakap I'm the owner, ni rumah mak bapak, put my names inside. Sekarang adik-beradik nak suruh jual, kita jual. I say okay lah. So we ask them, do you think that you need to engage a lawyer for the divisions of the house? So dia cakap tak payah engage private lawyer. I get the money and will distribute accordingly to the adik-beradik. Good enough. Nice. Okay. So we sold the house. Alhamdulillah. Last month this month 1st of October we close the house. So itu tak payah pakai lawyer lah? Tak payah sebab adik-beradik dia semua dah agreed. Sebab dia masih owner. Rumah tu bukan rumah pusaka. Sebab mak bapak dia tahu nama dia kat dalam. Jadi mak bapak meninggal. But another one case I encounter, mak meninggal tinggal Bapak taruh anak perempuan paling bongsu dalam as a ownerships. Sekali unfortunately bapak dia meninggal. Jadi siapa jadi owner? Anak perempuan tu So anak perempuan tu, adik-beradik paksa suruh jual rumah. You know budak perempuan tu cakap apa? Kalau aku tak nak jual, apa kau nak buat? Baik. Apa kau nak buat? Ni rumah aku tau, bapak kasih aku. Tapi kalau aku jual, aku nak kasih kau seorang 1,000 pun kau punya hak. Ni bukan faraid apa? Ni bukan will ni bukan will sebab aku jadi ownership. Melainkan kalau aku mati baru kau jadi owner. So there's a loophole lah. Asal orang suka bergaduh pasal harta rumah ni ni very very money lah, money. Benda duit mesti adik-beradik gaduh. Sebab tu kalau kau tengok administrator ada 3, ada 4, ini bangsa tak percaya each other. So administrator can be 4, can be 5. Aku pernah buat administrator 6 adik-beradik, semua perempuan tau. Sampai diorang pergi lawyer pun, lawyer call aku balik, pening lah. Ada yang tak nak sign because you remember your mother's necklace give me first, then before that I sign that kind of thing. Waleci. So aku tak faham asal diorang hadap sangat I don't know. Saya duit sendiri. Ada. Kadang-kadang itu kira untuk macam diorang punya shortcut lah. Kalau dah desperate nak duit apa kan, you never know. Ada duit mak bapak dah meninggal, beli Continental punya kereta lah. Tak tahulah. Itu kira masing-masing lah. Tapi for as an agent perspective, is a straightforward thing lah. But whatever we execute, aku dengan Faizal based on the inheritance certificate, grant of probate, these are the documents ready, then we will start to sell. Tapi distributions of the money, dan kita tak masuk campur. Okay. So that's why aku tanya pasal ni soalan. Maybe kadang-kadang ada orang yang tengah face this kind of problem. Diorang boleh cari Wan and Zal. Betul. Okay, question ni last. Rumah pusaka berapa lama boleh duduk, Zal?
Oh, rumah pusaka Rumah pusaka tu pun so tak ada ownership. Tanya orang. Teka. Oh, Okay, boleh? 25 tahun. Salah. setahun. Salah. Nak ikut ni otak aku dah tak 3 ataupun 6 tahun. Yes. The maximum 5 years. Sebab dia tak ada ownership. Dah tak ada ownership, siapa nak jadi ownership? HDB force you to sell your house. Tapi kasih 5 tahun lah. The maximum lah. The maximum. Eh, It can is be that more. Because after the 5 years kita encounter satunya apa? Property tax. Non-occupier rates. Yeah. So dia kena bayar dia punya property tax tinggi lah. Tinggi. As a rental tau. Sebab Wan, Zal, aku nak tanya korang let's say contoh je kalau macam arwahnya dah meninggal but then again kalau one of the macam anak dia nak take over the house, boleh juga boleh. Tapi dia tak dapat hak. Dia will share tu dalam rumah tu. Let's say dia ada 5 adik-beradik. Rumah tu let's say 500,000. 5 adik-beradik 100 ribu. Let's say. Tapi aku nak beli rumah tu based on 500,000 also, tetapi the rest dapat 100,000 kan, tapi aku punya 100,000 dah jadi rumah tu, jadi kau ambil loan of 400,000 lah. Ya. Kau dapat rumah tu, take over the house, tetapi kau yang share of 100,000 kat dalam rumah, kau tak dapat duit. What about macam intake. What about adik-beradik dia agree, okay tak apa, letak nama kau lah, kau ambil lah. Since apa tahu, aku faham yang kau ni tak ada shelter and you really need this house and we agree to give this house to you. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak boleh. Rumah dah tak ada ownership. Okay. Kau nak buat itu sebelum dia meninggal. Kalau kau dah duduk meninggal, dah tak ada macam mana nak take over the house, sebab rumah tu dah tak ada ownership. Yalah. It's either you have to buy the house, you still have to buy the house, but at what price? Bukan take over. So tak boleh. Let's say the house is 4 room flats, tapi kalau nak kasih adik kau rumah tu kan, dengan your budget of let's say 100,000 with CPF, then that is the price that you are buying lah. So adik-beradik tak dapat apa-apa lah. Okay lah. Tapi nak elakkan pergaduhan ni, aku rasa datang daripada mak bapak sendiri. They need to be smart lah. Because sometimes anak contoh ada 4, ada 3 yang jaga dia seorang. Dia yang tukul lumus siang malam jaga mak bapak dia. Tapi dia punya faraid terus dia tiba-tiba claim dia ni. Itu yang jadi masalah besar. So I think parents need to be smart. You need to know siapa kau nak kasih lah will ni. Jadi tu elak pergaduhan. The will is basically supposed to be a secret discretion. Yalah. Kalau dia meninggal, lawyer yang bilang kau dapat lawyer apa. bilang, Selalunya kita tengok TV kan, kau dapat rumah ni, dapat ladang ni, dapat apa ni semua kan. Semua terpanjat. Oh, yang jaga maybe the youngest one. Tapi yang adik-beradik yang minta. Tapi kalau the will dah already endorsed, stated that this is the share, then macam mana kau nak fight? Yalah. Tapi kalau kau ada adik-beradik yang basically good family, I don't know lah who understands the lah, mother will tell, okay, kalau aku meninggal, aku tak nak difaraidkan sebab maybe lelaki lebih, perempuan kurang, you know, this kind of thing. Aku nak buat share fair, take it or leave it. I will put the will as that. Jadi kalau if let's say the person pass away, at least anak-anak tahu this is mak yang cakap apa atau bapak yang cakap yang rumah ni harus diagihkan dengan fairness kan. Okay lah. Kalau kau tak happy, kau cakap depan mak bapak kau lah, tak rasa aku nak dapat kurang kan, aku nak lelaki kan. Tapi nampak sang kau ni mata duitan lah. Tapi tu kat Singapura, kalau dekat negeri Mat Salleh, dalam banyak will apa Mat Salleh suka? Will Smith. Yes, betul lah. Semangat tak Ali. Kena hukum muka sekali. Will Smith. Okay. Itu kau cakap untuk orang yang ada anak. Untuk orang yang tak ada anak macam mana? Rumah. Adik-beradik ada juga happens. Okay, macam mana case gitu? Okay, I have another one. Kat Eunos 3 bilik, single, tetapi kahwin rumah orang Batam lah. Okay. So meninggal. Jadi kat Singapore ni you consider single, walaupun kau kahwin secara sahnya, your wife is a foreigner. Kalau dia meninggal, rumah tu siapa yang dapat? Adik-beradik yang dapat. Adik-beradik yang dapat, because in legality in Singapore, kau punya hierarchy ataupun kau punya family nucleus is adik-beradik ataupun mak, sebab kau single. So yang dapat adik-beradik. Mak kalau hidup dapat, mak bapak. Even tu kalau let's say macam my father pass away pun, tapi aku ada nenek, ada datuk, diorang tetap dapat sebab mak bapak diorang. So kalau ni single, kalau diorang tak kahwin ataupun kahwin out of Singapore forcing kau punya hierarchy yang dapat faraid is adik-beradik dengan mak je. Sekejap, laki bini apa dalam kalau satu kau rumah? cakap single. Tak, sekarang laki bini yang tak ada anak macam mana? Laki bini adik-beradik tu ada. Adik-beradik yang mana? Belah Dua-dua perempuan? lah. Dua-dua dapat. Dua-dua dapat. Tapi Faham. pada aku tapi kalau kau seorang single tapi kau kahwin, this is a bit complex. Tapi kau kahwin orang perempuan Batam or foreigners lah.
dia tak boleh claim dia punya harta by right in Singapore punya law, sebab kau tak ada bukan suami isteri, kau single apa. Faham. Tapi kalau syariah dia boleh claim apa? Kan? Tapi macam mana nak claim tapi dalam Singapore kau tak ada record yang you are the wife. So terpulang pada adik-beradik dengan the rest who gets the money to give some of the money to the wife who is a foreigner. Kalau lessing kau tak nak kasih sesiapa adik-beradik kau nak kasih charity, boleh lah? Tu aku tak pernah tahu Lain level tau. Itu kira Kau buat will, wasiat lah. will lah. Boleh lah, kira lawyer settle lah. Boleh lah. tak Pasal tahu. Aku pasal never adik-beradik dia happen semua lah. terperanjat ni lah. Terperanjat. Aku rasa this actually aku pernah dengar cerita happens to like macam bukan bangsa kita bangsa lain. Mak bapak dia kasih dia punya harta dia semua, dia buat wasiat to charity, tempat yang macam tak salah aku church ke apa lah. So duit harta dia semua dia kasih tempat ni. So bila dia mati, anak dia semua terperanjat. Satu sen pun anak tak dapat. Settle. Pasal time mak dia cakap time hidup kau tak jaga. Sekali tempat yang macam church ni tak salah aku yang banyak tolong dia apa semua. So that's why dia kasih. Tapi untuk kita pun boleh apa? Boleh juga Kita lah. dah mati, contoh kau anu masjid ke apa, pahala kau roll sah. Betul. Kau kat kubur pun settle tau. Orang hari-hari bila datang masjid doa kau. Betul apa? Lagi ribut. Alah. Ya. Tapi yang selalu nak kena ingat, apa-apa pun adik-beradik. Yalah. Family come first lah. Ya. Tengok adik-beradik ada yang jahat. Of course. Ada yang jahat. Tapi yalah, kita husnuzon lah. Yang baik memang yang baik lah. Yalah. Yang jahat must be smart only lah. Tapi apa yang smart kita kena gunakan hikmat Wanenzal untuk tahu lebih lanjut pasal kita tiga tak tahu banyak. Betul lah. Tak boleh tanya kita. Tanya kita pun kita macam Tak, kalau tajuk kita pun tak apalah, kau call ni 9196 0066. Betul. Betul. Yeah. So boleh juga follow mereka di Facebook, Instagram dan TikTok @Wanenzal. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, tahulah nak mencari siapa. Cari siapa? Siapa? Cari Wanenzal, WhatsApp ataupun di Amerika sekarang juga. Nak jual? Nak beli Kita Wanenzal. Oh yes. How are you guys? Ya, Alhamdulillah. Kau macam? Sihat. Kau berapa kat sini? Ambil recording lah dengan folks. Kau buat apa kat sini? Aku kerja sini. Oh, okay. Yes. By the way guys, aku nak cakap thank you so much for everything lah. Aku transaction with the house dah settle, rumah dah dapat, family dah happy. Kucing baru pun aku dah dapat. Kucing Alhamdulillah lah. Memang kita pun happy dapat bantu kau, okay? Kau pun tahu apa? Nak jual, nak beli, kita settle.